Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk saya, yaitu perspektif guru dalam pengajaran dan pembelajaran atas talian di SMK Madai Kunak Sabah. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya, yaitu Muhammad Fazrin bin Isnari, nomor metrik SP 190909-727. Oke, pengenalan pengisytiharan situasi pandemik akibat penularan sejenis virus baru yang menyebabkan wabak COVID-19 oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah memberi kesan secara langsung terhadap semua sektor termasuklah sektor pendidikan. Sebagai langkah untuk memutuskan rangkaian jangkitan virus tersebut, Malaysia mengambil langkah menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan, yaitu PKP, di mana rakyat dinasihatkan untuk terus kekal di rumah dan bekerja di rumah, yaitu work from home. Situasi ini telah banyak mengubah landscape kehidupan setiap individu di dunia pada hari ini. Pertama sekali, objektif kajian saya ialah yang pertama membandingkan cabaran yang dihadapi oleh guru sekolah menengah sebelum dan selepas pandemik COVID-19. Yang kedua ialah mentafsir sejauh mana kemahiran guru dalam penggunaan teknologi semasa PDP atas talian. Seterusnya, soalan kajian, yaitu yang pertama, apakah pandangan guru terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di atas talian? Yang kedua, apakah cabaran guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di atas talian? Yang ketiga, adakah teknologi memudahkan guru semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran di atas talian? Dan sejauh mana penguasaan guru terhadap teknologi dalam pendidikan? Seterusnya, ini ialah kerangka teori bagi perspektif guru-guru, yaitu tugasan, kemudahan pembelajaran, dan pemantauan. Seterusnya, kerangka teori ini amat penting dalam mendasari sesuatu kajian bermula dengan pernyataan masalah. Kerangka teori telah dibentuk bagi merujuk kepada semua perspektif yang akan menjelaskan berkaitan kajian. Flandis dan Miles menyatakan bahwa teori telah didefinisikan dalam berbagai cara oleh ahli falsafah dan para sarjana dalam pelbagai akademik. Penjelasan tentang teori adalah cara yang unik bagi menampakkan realiti penyataan mendalam oleh seseorang berkaitan aspek semula jadi. Seterusnya, reka bentuk kajian saya ialah kajian ini dijalankan melalui kaedah tinjauan dengan menggunakan soal selidik sepenuhnya bagi mengumpul data. Kajian bertujuan bagi mengenal pasti perspektif guru-guru pembelajaran pengajaran atas talian dan hubungan dengan pencapaian akademik pelajar. Seterusnya, dapatan kajian. Dapatan kajian pada bagian E, pandangan guru terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di atas talian. Bagi soalan 1, pembelajaran dalam talian mudah untuk dipelajari. Melalui dapatan kajian mendapati bahawa seramai 30 responden telah menjawab soalan tinjauan dalam talian ini. Seramai 14 orang responden bersamaan 46.7% telah memilih setuju dan seramai 7 orang bersamaan 23.3% telah memilih kurang setuju bagi pernyataan tersebut. Seterusnya, seramai 3 orang bersamaan 10% telah memilih sangat setuju dan 3 orang bersamaan 10% untuk tidak setuju. Akhir sekali, seramai 3 orang bersamaan 10% telah memilih sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahawa pembelajaran dan dalam talian untuk dipelajari mengikut perspektif guru-guru di SMK Madai Sabah, dan salah satu strategi ini dapat meningkatkan lagi pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, soalan yang kedua, yaitu pembelajaran dalam talian memudahkan saya menyediakan bahan pengajaran. Melalui dapatan kajian ini mendapati bahawa seramai 30 responden telah menjawab
tinjauan dalam talian, seramai 17 orang responden bersamaan 56,7% telah memilih setuju, dan seramai 8 orang bersamaan 26,7% telah memilih kurang setuju bagi pernyataan tersebut. Seterusnya, seramai 4 orang bersama 13,3% telah memilih sangat setuju, dan seramai 2 orang bersamaan 6,7% untuk setuju. Akhir sekali, seramai 1 orang bersama 3,3% telah memilih sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran dalam talian dapat memudahkan guru-guru di SMK Madai, Sabah, dan salah satu strategi ini dapat meningkatkan pembelajaran abad ke-21. Seterusnya soalan yang ketiga, yaitu melalui dapatan kajian mendapati bahwa 30 responden telah menjawab soalan tinjauan dalam talian. Seramai 15 orang responden bersamaan 50% telah memilih setuju, dan seramai 7 orang bersamaan 23,3% telah memilih sangat setuju bagi pernyataan tersebut. Seterusnya, seramai 5 orang bersamaan 16,7% telah memilih kurang setuju, dan 2 orang bersamaan 6,7% untuk tidak setuju. Akhir sekali, seramai 1 orang bersamaan 3,3% telah memilih sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa maklumat berkenan aplikasi pembelajaran atas talian, guru-guru di SMK Madai tahu menggunakan dan dapat memberi pemahaman kepada pelajar di sekolah menengah tersebut. Seterusnya soalan yang keempat, yaitu saya tahu menggunakan pelbagai aplikasi pembelajaran atas talian. Melalui dapatan kajian ini mendapati bahwa 30 responden telah menjawab soalan tinjauan dalam talian. Seramai 12 orang responden bersamaan 40% telah memilih setuju, dan seramai 9 orang bersama 30% telah memilih sangat setuju bagi pernyataan tersebut. Seterusnya, seramai 6 orang bersama 20% telah memilih kurang setuju, dan 2 orang bersama 6,7% untuk tidak setuju. Akhir sekali, seramai 1 orang bersama 3,3% telah memilih sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa guru-guru di SMK Madai dapat menggunakan pelbagai aplikasi untuk proses pengajaran dan pembelajaran atas talian. Seterusnya, soalan yang kelima, saya tahu aplikasi Edmodo, Kahoot, dan Quizy. Melalui dapatan kajian mendapati bahwa 30 orang responden telah menjawab soalan tinjauan dalam talian. Seramai 11 orang responden bersama 37,9% telah memilih sangat setuju, dan seramai 10 orang bersama 34,5% telah memilih setuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, seramai 5 orang bersamaan 17,2% telah memilih kurang setuju, dan 2 orang bersamaan 3,4% untuk sangat tidak setuju. Akhir sekali, seramai 1 orang bersamaan 3,3% telah memilih tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa guru-guru di SMK Madai menggunakan aplikasi Edmodo, Kahoot, dan Quizy untuk proses pengajaran dan pembelajaran atas talian. Seterusnya, bagian B, yaitu cabaran guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran atas talian. Bagi soalan 1, yaitu sukar menyesuaikan diri dengan murid. Melalui dapatan kajian mendapati bahwa 30 orang responden telah menjawab soalan tinjauan dalam talian. Selama 16 orang responden bersamaan 53,3% telah memilih setuju, dan seramai 6 orang bersamaan 20% telah memilih kurang setuju bagi pernyataan tersebut. Seterusnya, seramai 4 orang bersamaan 13,3% telah memilih sangat setuju, dan 3 orang bersamaan 10% untuk sangat tidak setuju. Akhir sekali, seramai 1 orang bersamaan 3,3% telah memilih tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa beberapa orang guru kurang menyesuaikan diri dengan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran atas talian di SMK Madai Kundak. Seterusnya, soalan kedua, yaitu terdapat masalah teknikal semasa pembelajaran dan pengajaran atas talian. Melalui dapatan kajian ini mendapati bahwa 30 responden telah menjawab soalan tinjauan dalam talian, yaitu seramai 15 orang responden bersamaan 50% telah memilih setuju, dan seramai 11 orang bersamaan 36,7% telah memilih sangat
sangat setuju bagi pernyataan tersebut. Seterusnya seramai 2 orang bersamaan 6.7% telah memilih tidak setuju dan 1 orang bersamaan 3.3% untuk kurang setuju. Akhir sekali, seramai 1 orang bersamaan 3.3% telah memilih sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa beberapa orang guru menghadapi masalah teknikal semasa proses pembelajaran dan pengajaran atas talian di SMK Madai. Soalan ketiga, yaitu kurang mahir dalam penggunaan gadget baru dan pengkomputeran. Melalui kajian ini, dapatan kajian mendapati bahwa seramai 30 orang responden telah menjawab soalan tinjauan dalam talian. Seramai 13 orang responden bersamaan 43.3% telah memilih setuju dan seramai 6 orang bersamaan 20% telah memilih sangat setuju bagi pernyataan tersebut. Seterusnya, seramai 5 orang bersamaan 16.7% telah memilih kurang setuju dan 3 orang bersamaan 10% untuk tidak setuju. Akhir sekali, seramai 3 orang bersamaan 10% telah memilih sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa beberapa orang guru di SMK Madai Kunak kurang mahir dalam penggunaan gadget baru dan pengkomputeran untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran atas talian. Seterusnya, soalan yang keempat, yaitu pengurusan masa yang sesuai semasa pengajaran dan pembelajaran atas talian. Melalui dapatan kajian ini mendapati bahwa 30 orang responden telah menjawab soalan tinjauan dalam talian. Seramai 14 orang responden bersamaan 46.7% telah memilih setuju dan seramai 6 orang bersamaan 20% telah memilih sangat setuju bagi pernyataan tersebut. Seterusnya, seramai 5 orang bersamaan 16.7% telah memilih kurang setuju dan 3 orang bersamaan 10% untuk sangat tidak setuju. Sekali, seramai 2 orang bersamaan 10% telah memilih tidak setuju untuk menunjukkan bahwa beberapa orang guru di SMK Madai dapat menguruskan masa yang sesuai semasa pengajaran dan pembelajaran atas talian. Namun setengah guru tidak dapat menyesuaikan masa mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran atas talian atas sebab-sebab tertentu. Seterusnya, soalan yang kelima. Maklum balas yang lambat semasa pengajaran dan pembelajaran atas talian. Melalui dapatan kajian ini mendapati bahwa seramai 30 orang responden menjawab soalan tinjauan dalam talian. Seramai 13 orang responden bersamaan 43.3% telah memilih setuju dan seramai 12 orang bersamaan 40% telah memilih sangat setuju bagi pernyataan tersebut. Seterusnya, seramai 3 orang bersamaan 10% telah memilih kurang setuju dan 1 orang bersamaan 3.3% untuk sangat tidak setuju. Akhir sekali, seramai 1 orang bersamaan 3.3% telah memilih tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa semasa proses pengajaran pembelajaran guru-guru mempunyai cabaran dalam maklum balas terhadap pelajar di SMK Madai Kunak dalam menghantar latihan yang diberikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran atas talian. Seterusnya, bahagian C, yaitu teknologi memudahkan guru semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran atas talian. Soalan pertama, aplikasi pembelajaran atas talian sangat baik untuk digunakan sebagai alat perhubungan antara guru dan murid. Melalui dapatan kajian ini mendapati bahwa seramai 30 orang responden telah menjawab soalan tinjauan dalam talian. Seramai 12 orang responden bersamaan 40% telah memilih setuju dan seramai 8 orang bersamaan 26.7% telah memilih sangat setuju bagi pernyataan tersebut. Seterusnya, seramai 8 orang bersamaan 26.7% telah memilih kurang setuju dan 2 orang bersamaan 6.7% untuk sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa semasa proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru di SMK Madai dapat menggunakan aplikasi pembelajaran sebagai alat perhubungan antara guru dan murid. Seterusnya, soalan 2. Kemahiran dalam bidang aplikasi pembelajaran atas talian yang saya dapat sekarang amat mudah dipelajari dan saya berminat untuk mempelajari
teknologi yang baharu. Melalui dapatan kajian mendapati bahwa seramai 30 orang responden telah menjawab soalan tinjauan dalam talian. Seramai 13 orang responden bersamaan 43,3% telah memilih sangat setuju. Dan seramai 12 orang bersamaan 40% telah memilih setuju bagi penyataan tersebut. Seterusnya, seramai 3 orang bersamaan 10% telah memilih kurang setuju dan 1 orang bersamaan 3,3% untuk tidak setuju. Akhir sekali, seramai 1 orang bersamaan 3,3% telah memilih sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa guru-guru di SMK Madai sama aplikasi pembelajaran atas talian yang mereka dapati sekarang amat mudah dipelajari dan mereka berminat untuk mempelajari teknologi yang baru. Soalan yang ketiga, yaitu aplikasi pembelajaran atas talian adalah salah satu bahan PNP yang menarik di dalam bilik terja. Melalui dapatan kajian, mendapati bahwa seramai 30 orang responden telah menjawab soalan tinjauan dalam talian. Seramai 13 orang responden bersamaan 43,3% telah memilih setuju dan seramai 12 orang bersamaan 40% telah memilih sangat setuju bagi penyataan tersebut. Seterusnya, seramai 4 orang bersamaan 13,3% telah memilih kurang setuju. Akhir sekali, seramai 1 orang bersamaan 3,3% telah memilih tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa guru-guru di SMK Madai Sabah menggunakan aplikasi pembelajaran atas talian dalam bilik terja untuk menarik minat pelajar untuk belajar semasa proses pembelajaran atas talian. Seterusnya, soalan keempat. Kebanyakan teknologi internet yang diperkenalkan kepada saya dapat memperbaiki cara pengajaran saya semasa serta meningkatkan keupayaan pelajar untuk belajar berpikir. Melalui kajian ini, dapatan kajian pun dapati bahwa 29 orang responden telah menjawab soalan tinjauan dalam talian. Seramai 17 orang responden bersamaan 58,6% telah memilih setuju dan seramai 8 orang bersamaan 27,6% telah memilih sangat setuju bagi penyataan tersebut. Seterusnya, seramai 3 orang bersamaan 10,3% telah memilih kurang setuju. Akhir sekali, seramai 1 orang bersamaan 3,4% telah memilih tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa guru-guru di SMK Madai Kunak Sabah menggunakan teknologi internet. Guru-guru diperkenalkan kepada mereka dapat memperbaiki cara pengajaran guru-guru serta meningkatkan keupayaan pelajar untuk belajar berpikir di SMK Madai Kunak Sabah. Seterusnya, soalan yang terakhir, yaitu aplikasi pembelajaran atas talian boleh menggantikan buku teks. Melalui dapatan kajian ini, mendapati bahwa seramai 30 orang responden telah menjawab soalan tinjauan dalam talian. Seramai 12 orang responden bersamaan 40% telah memilih sangat setuju dan seramai 12 orang bersamaan 40% telah memilih setuju bagi penyataan tersebut. Seterusnya, seramai 4 orang bersamaan 13,3% telah memilih kurang setuju. Akhir sekali, seramai 2 orang bersamaan 6,7% telah memilih sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa guru-guru di SMK Madai Kunak Sabah menyokong bahwa aplikasi pengajaran dan pembelajaran atas talian dapat menggantikan buku teks karena pelajar dapat mencari maklumat melalui internet semasa proses pengajaran dan pembelajaran atas talian. Seterusnya, bagi rumusan dapatan kajian, murid dan guru memberi kesan yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran atas talian di sekolah menengah. Secara keseluruhannya, hasil dapatan tersebut telah menunjukkan bahwa kajian ini telah memenuhi objektif kajian dengan menjawab permasalahan dan persoalan-persoalan yang timbul dalam kajian ini. Hal ini demikian karena hampir lebih daripada 90% responden yang telah menjawab tinjauan dalam talian setuju dengan bahagian-bahagian soalan yang telah diberikan.
Sebagai implikasi kajian, melalui kajian ini terdapat banyak kebaikan guru-guru SMK Madai Kunak melalui pengajaran dan pembelajaran atas talian, yaitu mereka dapat meningkatkan lagi kemahiran pengajaran mereka, yaitu melaksanakan pembelajaran atas talian adalah pelajar dan guru dapat meningkatkan kemahiran teknologi. Hal ini demikian karena guru dan murid perlu menggunakan komputer, tablet, dan telepon bimbit serta capaian internet untuk menjalankan pembelajaran secara atas talian. Seterusnya, guru perlu mempelajari cara untuk menganjurkan kelas menggunakan aplikasi panggilan video yang terbaik dan mudah untuk pelajar menyertainya. Dari sudut pelajar pula, mereka perlu pekah dan bersedia untuk menyertai setiap kelas yang telah disediakan oleh guru dari subjek-subjek yang berlainan. Selain itu, kerja sekolah atau latihan diberikan oleh guru pastinya berbeza jika dibandingkan sewaktu pembelajaran secara bersemuka dilaksanakan. Natijanya, tidak kira guru atau pelajar, kita kena bersedia untuk mempelajari sesuatu yang baru bagi meningkatkan kemahiran diri. Seterusnya, bagi cadangan, kajian ini juga memberi pendedahan tentang pentingnya peranan ibu bapa dalam membantu anak-anak mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan. Ibu bapa berperanan penting dalam memastikan anak-anak tidak ketinggalan dalam pembelajaran walaupun terpaksa berada di rumah. Kajian ini dijalankan untuk melihat sambil memberi peringatan kepada ibu bapa untuk mengambil lebih banyak perhatian terhadap pembelajaran anak-anak di rumah dan menyatakan halangan yang dihadapi. Cadangan untuk kajian seterusnya boleh fokus kepada persepsi murid dan persepsi ibu bapa juga karena mereka turut terlibat bersama dalam pembelajaran atas talian ini. Melalui kajian yang dijalankan, pandangan murid dan guru boleh diberikan perhatian agar pembelajaran atas talian ini boleh dijalankan dengan sempurna tanpa halangan. Sebagai kesimpulan, perubahan mendadak yang membawa pelajar daripada pembelajaran secara bersemuka kepada pembelajaran secara atas talian dalam tempo yang lama telah memberi impak dan mengganggu kesehatan mental dalam kalangan pelajar. Seseorang pelajar mungkin berpikir bahwa keadaan pandemik yang berlarutan boleh memberikan kesan terhadap proses pembelajaran dan hubungan sosial dengan tekanan yang dihadapi. Rutin harian berhadapan dengan perubahan yang secara tiba-tiba ini menuntut adaptasi dan penyesuaian bagi meneruskan kelangsungan hidup. Sungguh pun demikian, pelajar dalam mengambil iktibar dan pengajaran dari apa yang berlaku sepanjang pandemik ini dan berusaha memastikan aspek emosi, pemikiran, tindakan, dan cara hidup berada dalam keadaan yang baik supaya terus kuat dan tidak mudah terkesan dengan apa jua keadaan ataupun bencana yang berlaku. Sekian itu saja pembentangan saya tentang perspektif guru-guru di SMK Madai Kunak Sabah.